Mari kita akan berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya. 我们低头祷告。 Tuhan, biarlah saat ini menjadi sebuah saat yang indah kami boleh berjumpa dengan Tuhan. 现在主让现今的时代、现今的时间成为一个美好的时间，因为我们可以与你亲近。 Biarlah hati kami boleh memusatkan pikiran kami hanya untuk menyembah Tuhan, memuji Engkau dan berdoa kepadamu. 让我们的心，我们可以集中面向你，我们要向你匍匐敬拜。 Dan waktu kami akan membaca, mendengarkan suara Tuhan, ya Tuhan biarlah ini menjadi sebuah sarana anugerah untuk kami boleh terus semakin mendekat kepada Engkau. 当我们读经的时候，让我们可以把这个读经成为我们与你更亲密的交通的这个途径。 Tuhan berbicaralah kepada kami dan siapkanlah hati kami untuk mendengarkan Tuhan 求你 sendiri. 向我们每一个人说话，说我们已经预备好了，要听你的话。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉靠主耶稣基督的圣名，我们祷告。 Amin. 阿门。 Selamat malam Bapak Ibu jemaat sekalian dikasihi oleh Tuhan. 弟兄姐妹晚安，平安。 Hari ini tema yang diberikan kepada saya adalah oleh dan untuk Injil. 今天我们所要思想的题目是应作并且为作福音的缘故。 Dan saya mengajak kita membaca satu bagian firman Tuhan dari kitab Efesus pasal yang kedua. 我们要打开以弗所书第2章， Kitab Efesus pasal yang kedua ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. 第2章第1节到第10节。 Kalau sudah mendapatkan maka kami akan bacakan bagi kita sekalian. 我们为弟兄姐妹来读。 Saya bacakan ayat 1 sampai 3 dalam bahasa Indonesia, kemudian ayat 4 sampai 7 akan dibacakan dalam bahasa Mandarin, lalu ayat 8 sampai 10 akan dibacakan dalam dua bahasa. 第1节到第3节用印尼文来念，第4节到第7节用华语来念，第8节、第9节、第10节是轮换的来念。 Demikian firman Tuhan. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. 第4节，然而上帝具有丰富的怜悯，因他爱我们的大爱。当我们死在过犯的时候，便叫我们与基督一同活过来。你们得救是本乎恩，他叫我们与基督耶稣一同复活，一同坐在天上，要将他极丰富的恩典，就是他在基督耶稣里向我们所赐的恩赐，显明给后来的时代看。 Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. 第8节，你们得救是本乎恩，也因着信。这并不是出于自己，乃是上帝所赐的；也不是出于行为，免得有人自夸。我们原是他的工作，在基督耶稣里造成的，为要叫我们行善，就是上帝所预备叫我们行的。 Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. 我们读经到此为止。 Saudara, kalau ditanya ya apa bedanya konsep keselamatan di dalam kekristenan dengan agama-agama lain? Apa jawaban kita? 如果问我们的话，就是基督教与其他的宗教在这个信仰上的概念有什么不同呢？ Bagaimana caranya di dalam kekristenan kita bisa diselamatkan? Lalu apa bedanya dengan di dalam agama-agama lain? 在基督教里面，我们如何可以因此而得救？与其他的宗教有什么不同呢？ So, saya rasa salah satu kuncinya adalah anugerah atau kasih karunia. 其中最为关键的就是讲到恩典与慈爱。 Kekristenan itu adalah satu-satunya yang percaya bahwa keselamatan tidak diperoleh karena hasil usaha manusia. 因为基督教是唯一一个宗教，就是说到得救恩并不是靠着自己的行为，乃是上帝的恩典。
hanya karena kasih karunia Tuhan. 这一切都是因着上帝所赐给我们的恩典。 Nah sekarang apa itu anugerah? Anugerah itu adalah sesuatu yang diberikan kepada seseorang yang tidak layak menerimanya. 那什么叫做恩典呢？所谓的恩典，就是将一个东西呢，给了那些不应该也不配得做的人。 Nah kalau ditanya lebih lanjut, kenapa manusia tidak layak menerimanya? Maka jawabannya bisa kita temukan di dalam kitab Efesus pasal 2 ini. 那如果我们进一步的来说，为什么人不配的来领受这个恩典呢？那答案呢，就是在以弗所书里面所说的。 Nah bagian firman ini menyingkapkan kepada kita apa konsekuensi dosa bagi manusia berdosa ayat 1 sampai ayat 3 kita akan 在 bahas. 第1节到第3节里面就说到，这个罪恶的后果是什么？ Saya mengajak kita mempelajari lagi konsep anugerah ini supaya kita bisa lebih menghargai keselamatan yang Tuhan berikan buat 我们 kita. 今天在学习关于救恩的事情，让我们每一个人都可以看重、着重，也是对这个救恩有一个很正确的看法。 So dari ayat pertama kita bisa menyimpulkan bahwa yang pertama ya akibat dari dosa adalah kematian. 第一点就是罪的后果呢，就是死亡。 So pada waktu Adam dan Hawa makan buah dari pohon yang Tuhan larang, mereka bukan saja akan mengalami kematian fisik ya di kemudian hari, tetapi yang terutama adalah kematian secara rohani. 当亚当夏娃是上帝所不允许的这个经过的时候，他们不单单是肉体上的死亡，乃是灵里面的死亡。 Setelah ini adalah satu kondisi, penggambaran kondisi manusia berdosa yang sangat berbeda dari semua agama lain. 像这样描述一个罪人的状况呢，是与其他的宗教所描述的不同。 Seorang berdosa itu bukan sekedar kita hanya lemah secara rohani atau sekarat, melainkan mati. 讲到死亡呢，就并不是说一个人是猝死的，是半死的。 Orang berdosa itu bukan seperti jatuh, ya terperosok ke dalam lubang, lalu bisa teriak minta tolong. Tidak begitu. Tapi seperti jatuh dari atap gedung bertingkat dan betul-betul mati, minta tolong pun tidak bisa. 也不像就是像一个人跌进一个坑里面，他可以在哪里求救，但是就像一个人从高楼大厦那边掉下来，完全的死亡，并且没有机会去求救。 Oke, artinya mati rohani. Tapi apa artinya? Artinya saudara, mati rohani itu kita terpisah dari Tuhan. 那灵里的死亡是怎么样的一个状况呢？是与上帝完全的隔绝。 Relasi dengan Tuhan itu sudah rusak. Kita sudah putus hubungan dengan Dia. 与上帝的这个关系呢完全隔绝，并且我们已经没有办法跟上帝接连了。 Maka waktu Adam dan Hawa itu diusir dari Taman Eden, saudara bukan sekedar ya nggak bisa makan enak lagi ya, atau harus selalu kerja keras. Tapi artinya itu dibuang dari hadapan Tuhan. 因此，当亚当夏娃呢被赶出伊甸园的时候，并不是说因此他们没有办法吃到美味，或者呢他必须要劳苦终身，乃是他完全被赶出去，与神完全的隔绝。 Waktu manusia itu dibuang dari hadapan Tuhan, sudah putus hubungan, manusia tidak bisa lagi mengenal Allah, bahkan dia tidak mau tahu, tidak mau berurusan dengan Tuhan. 是的，当一个人被上帝所拒绝的时候，他们的心呢，就有一种看法，就是他不想再跟上帝有关联了。 Setelah itu yang pertama, mati rohani. 这是第一点。 Konsekuensi yang kedua dari dosa, ayat yang kedua dikatakan bahwa orang berdosa itu dibelenggu oleh dosa atau berada di bawah kuasa iblis. 那罪的后果的第二点就是一个人就是被罪恶所捆绑，并且呢是在魔鬼的权势之下。 So kalau lihat kata-kata ya mentaati penguasa kerajaan angkasa, lalu ada kata-kata menuruti kehendak daging. Ayat yang ketiga ya. 圣经里面说，顺从空中掌权者的首领，放纵肉体的事意，是意味着什么呢？ Berarti manusia berdosa itu dikuasai oleh roh-roh jahat. 一个罪人就是被邪灵所管制。
So kita hanya sering memahami dikuasai roh jahat itu waktu orang kerasukan setan. 我 Betul. 们所谓的这个被邪灵所贯彻的，就是当一个人被魔鬼所附着的时候， Memang bisa begitu, saudara. Tetapi juga menggambarkan bahwa orang berdosa tidak bisa lepas dari dosanya meskipun tahu dosa itu buruk. 这个状况就像这样的。虽然一个被被邪灵所捆绑的人，他知道这是不对的，也是不好的，但是他没有办法从中得到释放。 Orang-orang suka berpikir bahwa akar kejahatan manusia adalah tidak tahu. 经常我们听到说，这个罪的根本就是因着我们不知道。 Maka gimana supaya orang jadi tahu bisa lepas dari kejahatan? Harus dikasih pendidikan. 那如果说我们如何能够知道呢？从这个不知道的状况，让他明白的话，必须要教他。 Tetapi sampai sekarang toh maju sekali pendidikan, tetapi kejahatan tetap merajalela. Pendidikan tidak bisa mengekang dosa. 但是现今虽然科技并且教育是那么的普遍，但是人没有办法从这个最终被得释放。 Mengapa saudara? 为什么呢？ Itu adalah bukti manusia diperbudak oleh dosa, dikuasai oleh roh jahat, sehingga tahu sesuatu itu jahat, tetapi tidak berdaya untuk lepas dari yang jahat itu. 这就是因着罪人被邪灵所捆绑，他知道这是不对的，但是他却无能为力的从中得到释放。 Saudara, konsekuensi berikutnya yang ketiga 第三点。 adalah dimurkai Allah seperti ayat yang ketiga tadi. 接下来就是说，这个罪的后果呢，就变成是我们变成了可怒之子。 Dosa itu adalah segala sesuatu yang bertentangan dengan karakter Allah sehingga Allah itu sangat membenci dosa. 因为罪是与上帝的这个本质是完全相违背的，因此上帝非常恨恶罪恶。 Akibatnya manusia berdosa itu dimurkai Allah dan manusia berdosa itu mendapatkan penghukuman. 因此呢，罪人就在神的面前，就是被神所恨恶，并且要受到这个神的惩罚。 Saudara, kita bisa melihat dalam perjanjian lama bagaimana Allah itu menghukum dunia dengan air bah dan menyapu bersih manusia kecuali Nuh dan keluarganya, itu pun karena kasih karunia Tuhan. 在旧约圣经里面，我们也看到了上帝用洪水来毁灭世界，并且所有世上的人，剩下的就是挪亚这一家人，这也是上帝赐给他们的恩典。 Saudara, itulah murka Allah yang dicurahkan dalam hukuman Tuhan. 这就是上帝的愤怒临到就是这个世界。 So, kalau kita merasa hukuman Allah itu terlalu kejam, mungkin karena kita tidak sadar betapa jahat dan seriusnya dosa itu. 但是，倘若我们感觉我们上帝的惩罚是那么的残忍的话，这个就是因着我们还没有醒悟到罪的这个邪恶与罪的这个严重性。 Saudara, dengan semua status dan kondisi manusia berdosa seperti ini, bagaimana mungkin kita bisa diselamatkan? 因此，像这样罪人状况呢，我们罪人如何能够得救呢？ So, apakah kita bisa dengan usaha sendiri? 是否可以靠着我们自己的力量来得救呢？ Saudara, firman Tuhan menyaksikan bahwa kita bisa berbuat baik, tetapi semua perbuatan baik itu sudah tercemar oleh dosa. 是的，人能够做好事，但是他所做的好事呢，却已经被罪所污染了。 So, saya bacakan dari Yesaya 64 ayat 6, satu ayat yang sangat familiar ya. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. 就像以赛亚书64章第6节这样说的：“我们都像不洁净的人，所有的义都像污秽的衣服，罪已经将我们所有的层面污秽了。” Jadi saudara, dosa itu sudah mencemari semua aspek dalam diri kita, baik intelektual, baik emosi, baik keinginan, baik tujuan kita, motivasi, arah hati dan sebagainya. 因此，我们知道罪已经玷污了我们所有的一切，
层面，就包括我们的智能、我们的欲望、我们的所做的目标、我们的动机，也是包括我们的内心。Nah, saudara, sekarang saya harap saudara bisa mengerti kenapa perbuatan baik manusia tidak mungkin bisa menyelamatkan. 因此到这个时候，我们就可以明白，知道为什么人不能够靠着自己可以得救。 Kenapa kita tidak bisa terima ajaran ya, yang penting berbuat baik sebanyak-banyaknya, kalau nanti sudah mati ditimbang ya. Kalau perbuatan baik lebih banyak dari perbuatan dosa, maka bisa masuk surga. Kenapa kita nggak setuju? 我们为何不领受这样的所谓的教训？就是说，我们必须多做善事，将来呢，让我们的善事以这个我们所做的罪恶在成品上称的时候，我们的善事比罪恶更重。 Karena dosa itu bukan hanya soal perbuatan. 因为其实罪呢，并不是说单单是罪行， Tapi dosa itu masalah status, natur kita, arah hati kita. 乃是我们的地位，是我们的本性，我们心所思念的。 Sehingga kalau perbuatannya baik, tapi kalau tujuannya, motivasinya, arah hatinya salah, perbuatan itu sama seperti kain kotor di hadapan Allah. 一个人做好事，但是他的动机、他的目标是不对的话，那他所做的就像一个肮脏的衣服一样。 Maka manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. 因此就说，人不能够靠着自己来得救。 Nah, disinilah Alkitab menyaksikan satu-satunya jalan manusia bisa diselamatkan harus dari inisiatif Tuhan sendiri. 因此，圣经教导我们说，一个人不能要得救的话，不能够靠着自己，乃是必须要靠着上帝的这个主动来救我们。 Maka Allah mengirimkan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus ke dalam dunia. Dia mati di atas kayu salib menggantikan tempat kita yang seharusnya dihukum dan dibangkitkan sehingga menyatakan kemenangannya atas dosa. 因为此缘故呢，上帝差派他的独生子耶稣基督来到世上，来代替我们罪人，我们应该要所得的惩罚，并且死在十字架上。 Maka setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa tetapi beroleh hidup yang kekal. 因此，所有相信耶稣的人，不致灭亡，反得永生。 Maka kita lanjut ke ayat yang keempat sampai ayat yang keenam. Saya bacakan sekali lagi. 接下来我再念第4节到第6节。 Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. 以弗所书第2章第4节，然而上帝既有丰富的怜悯，因他爱我们的大爱，当我们死在过犯的时候，便叫我们与基督一同活过来。你们得救本乎恩，他叫我们与基督耶稣一同复活，一同坐在天上。 So ketika seseorang diselamatkan, itu berarti orang itu dihidupkan rohaninya. 说到一个人得救，就好像一个人让他再一次的复活。 So ayat-ayat ini menggambarkan sebuah realita keselamatan yang luar biasa. 一个就是描述很真实的，就是得救的场面。 Saudara, orang-orang percaya itu ditarik dari lumpur dosa, dari jurang maut, dibangkitkan, dan terus naik ke sorga, diberikan tempat bersama-sama dengan Kristus di sana. 就像一个人从罪的泥泞里面，从死亡的盛宴里面被这样拉上来，让他复活，并且拉到天上，一同坐在天上。 Saudara, ini belum terjadi, tapi ini jaminan buat kita. 这个事情虽然还没有发生在我们上，但是这是给我们的应许。 Kalau engkau dan saya sungguh beriman kepada Kristus, maka semua realita ini betul-betul terjadi dalam diri kita. 因此，如果你我相信并且接受耶稣的话，这样的事情将会发生在我们的身上。 Soalnya nggak kelihatan dari luar, ya nggak ada lingkaran halo di atas kepala kita. Tetapi dalam diri ini sudah menjadi manusia baru. 是的，从表面来看呢，好像我们没有办法看到，但是呢，我们知道我们内心已经是变成新造的人。 Saudara, ini yang Paulus ingatkan. Dulu kita
mati dalam dosa, tetapi dihidupkan dalam Kristus. 这是保罗提醒我们的，说以前我们因着罪我们死亡，但是呢，基督让我们得着生命。 Dulu kita diperbudak oleh dosa, tetapi Kristus membebaskan kita. 从前罪奴役着我们，但是基督让我们从罪中得释放。 Dulu kita dimurkai oleh Allah, tetapi Kristus sekarang menanggung murka Allah bagi kita. 罪让我们成为上帝可怒之子，但是基督担当了我们的担当了上帝的愤怒。 Dulu dosa memisahkan kita dari Allah, tetapi Kristus memulihkan relasi kita dengan Allah Bapa. 从前罪让我们与神的爱隔绝，但是基督让我们与父神和好， Sehingga kita sekarang masuk ke dalam hidup yang berkelimpahan. 让我们可以进入到一个更丰盛的生活里面。 Itulah artinya diselamatkan. 这就是得救的真正的意义。 Itulah anugerah Allah yang hebat. 这是上帝莫大的恩典。 Nah, sekarang bagian berikutnya, kalau kita sudah berada dalam Kristus, kita sekarang punya kehidupan rohani, lalu apa? 接下来，当我们已经在基督耶稣里面，并且拥有这个属灵的生活的时候，接下来我们应该怎么样呢？ So, kita membaca ayat yang ke-10. 我们看第4节。 Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. 我们原是他的工作，在基督耶稣里造成的，为了叫我们行善，就是上帝所预备叫我们行的。 Setelah kita yang telah diselamatkan secara secara rohani ya, secara rohani itu kita dicipta ulang di dalam Kristus. 我们得救就好像在灵里面，我们重新的被建造起来。 Dan penciptaan ulang ini memiliki sebuah tujuan, yaitu apa saudara? Untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah Tuhan siapkan bagi 上 kita. 帝这样造我们是有一个目的，就是叫我们行善，是上帝为我们所预备的。 Jadi perhatikan bahwa kita dipanggil untuk melakukan pekerjaan baik sesudah kita diselamatkan. 我们必须要注意的，我们行善是当我们已经得救以后所必须行的。 Jadi melakukan pekerjaan baik ini bukan demi mendapatkan keselamatan. 而我们行善并不是因此我们可以得着救恩。 Sekali lagi inilah bedanya kekristenan dengan semua agama lain. 这就是与其他的宗教非常区别的一点。 Dalam agama lain, keselamatan itu adalah upah dengan yang diperoleh dengan perbuatan baik. 因为其他的宗教呢，他们所行的善行呢，让他们可以得着福报。 Dalam kekristenan, keselamatan itu anugerah yang diberikan dengan tujuan manusia melakukan pekerjaan baik. 但是在基督教里面，我们得着神的救恩，让我们可以因此而行善。 Karena kita diberikan natur yang baru. Sekarang kita punya tujuan untuk memuliakan Allah. Arah hati kita sudah berubah. 因为上帝赐给我们新的生命，让我们知道我们必须要做耶稣基督上帝要我们所行的善事。 Maka semua perbuatan baik itu harusnya menjadi respons orang percaya terhadap anugerah Tuhan. 因此，我们所行的善行呢，变成是回应上帝在我们身上的救恩。 Nah sekarang saudara, pertanyaannya apa itu pekerjaan baik? 那问题就是何为善行呢？ So, secara singkat ya, yang pasti pekerjaan baik adalah segala sesuatu atau melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Allah dalam firman-Nya. 肯定就是说，我们行善必须要行上帝的旨意。 Saudara, kita dipanggil untuk mengasihi sesamamu seperti mengasihi diri sendiri. 弟兄姐妹，我们蒙召，我们是要爱人如己。 Maka pekerjaan baik berarti jangan egois, kita mesti menolong sesama, berbuat kebaikan kepada orang-orang yang membutuhkan. 因此，意思说，我们不可以自私，我们必须要帮助他人，在需要的时候，我们伸手帮助别人。 Saudara, kita dipanggil untuk melayani Tuhan. 我们蒙召也是要让我们服侍上帝。
Maka pekerjaan baik bisa berarti memakai semua talenta, karunia rohani untuk melayani Tuhan. 因此，行善呢，也可以说就是使用上帝所赐给我们的才干、赐给我们的恩赐来服侍他。 Dan Tuhan Yesus dalam firman-Nya memberikan amanat agung sebagai perintah. 主耶稣在他的这个大使命中这样说。 Maka pekerjaan baik berarti kita ikut terlibat di dalam misi Tuhan, memberitakan Injil. 耶稣是给我们这个大使命，让我们正式可以参与上帝所的大使命。 Kita dipanggil untuk memperkenalkan Yesus kepada orang-orang yang belum percaya. 我们传福音，告诉那些还没有相信的人关于耶稣的事。 Kita diselamatkan oleh Injil dan sebagai responsnya kita dipanggil untuk berjuang bagi Injil. 我们因着福音的缘故，我们得救，因此我们必须竭尽全力的来就是为福音工作。 So kita harus selalu ingat bahwa Injil itu berita paling penting, berita paling indah yang harus didengar oleh semua orang berdosa. 我们必须记得，福音是极其重要的，也是一个非常佳美的这个信息，是所有的罪人必须要听的。 So pertanyaannya ya, kalau Injil berita paling indah, kenapa begitu banyak orang menolaknya? 问题呢，虽然福音是好消息，但是为什么还有那么许多的人来拒绝它呢？ Oleh karena ini saudara perhatikan, Injil itu berita baik tetapi tidak menarik. 其实呢，福音是好消息，但是却没有让人可以被吸引的。 Sekali lagi, Injil berita baik tetapi tidak menarik. 福音是好消息，但是不是每一个人都被吸引的。 Kenapa saudara? 为什么呢？ Karena orang berdosa, saudara tadi lihat, itu mati rohaninya sehingga dia tidak bisa dan tidak mau mengenal Allah dan berita tentang Tuhan tidak menarik buat dia. 原因呢，就是罪人他的灵命是死的，因此他不愿意来就是认识上帝，也不愿意这个知道上帝的事。 Orang yang mati rohani itu juga buta secara rohani sehingga dia tidak sanggup memahami keindahan Injil. 灵命死的人，就好像他的灵里的眼睛也是瞎的，因此他没有办法看到福音的好处，也没有办法看到福音的美善。 Dan saudara perhatikan ini, orang berdosa pada dasarnya tidak suka akan anugerah. 罪人一般的来说是他不喜欢恩典。 Karena untuk menerima anugerah, seseorang itu mesti menunjuk dirinya, mengakui diri ini kotor, najis, penuh dengan dosa, tidak berdaya, tidak berpengharapan. 因此，如果一个人他要就是接受恩典的话，他必须承认自己本身是污秽的，是不洁净的，是充满着罪恶。 Maka saudara, dibutuhkan anugerah Allah untuk membuat orang berdosa sadar dirinya membutuhkan anugerah. 因此，多么的需要上帝的恩典，是这个人可以醒悟到他自己的这个罪恶。 Dibutuhkan anugerah untuk menyadari diri ini berdosa, melihat Injil sebagai kabar baik, dan sampai orang mau datang kepada Kristus. 当他醒悟到他自己的这个污秽的时候，知道自己是罪人。 因此呢，他就会看到这个上帝的恩典的重要，让他可以来到神的面前。 Oleh karena itu, saudara, setiap kali kita ingin mengabarkan Injil, penting bahwa kita ini bersandar kepada kuasa Tuhan. 因此，弟兄姐妹，当我们向人传福音的时候，我们必须要信靠我们的神。 So, saya mendapatkan info bahwa gereja kita ya akan mengadakan KKR tanggal 7 Oktober. 我们的教会呢，在10月7号要开一个布道会。 So, ini menjadi kesempatan bagi saudara, bagi kita melakukan pekerjaan baik. 这是我们做行善最好的一个机会。 Apakah kita bersedia terlibat dalam gerakan penginjilan ini? 是否我们愿意在这个传福音、这个布道会的事上，我们有份呢？ So, di akhir perenungan kita malam ini, 在就是我最后的这个讲道， mari kita memuji Tuhan karena anugerah keselamatan yang diberikan kepada kita. 让我们因着上帝所赐给我们的恩典，我们赞美我们的神。 Saudara ingat lagi pengalaman pertobatan kita pertama kali.
让我们记得我们是如何的就是被上帝所拯救，得做这个救恩。 Itu bukan karena kita lebih baik dari orang lain. 因为这并不是我们比别人更好。 Ingat pengalaman kita ditangkap oleh Tuhan dan syukuri itu. 我们知道上帝怎么样的拯救我们，并且我们在那里感恩。 Lalu ingat panggilan kita untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah Tuhan siapkan. 记得上帝的呼召，让我们可以行善，是上帝为我们所预备的。 Ingat bahwa anugerah itu tidak seharusnya hanya berhenti untuk kita nikmati saja. 让我们也记得，恩典并不是我们单单我们自己拥有， Kita juga dipanggil untuk membagikan berita Injil ini supaya orang lain pun sekiranya mendapatkan anugerah yang kita miliki. 我们也被呼召，让这个我们所领受的恩典也可以分享给别人，让他们也像我们一样得着上帝的恩典。 Berdoa bagi KKR yang akan datang. 我们为着我们的布道会，我们向神祷告。 Bukan karena kehebatan performance manusia belaka, tetapi Tuhan pakai membawa banyak jiwa dalam kuasanya untuk datang kepada Dia. 不是因着我们有多大的力量，乃是靠着上帝的恩典，让我们可以带更多的人来参加这个布道会。 Dan minta Tuhan berikan kita keberanian sekiranya ada orang-orang yang bisa kita ajak datang ke KKR ini. 并且让上帝赐给我们勇敢的心，我们愿意来邀请就是更多的人来参加。 Bukan sekedar mensukseskan program gereja, tapi ini sebuah panggilan Tuhan berikan dalam firman-Nya. 并不是说我们要这个完成这个教会的计划，乃是接着这样的这个布道会呢，我们可以讨神的喜悦。 Kiranya Tuhan menolong kita semua. 上帝祝福我们每个人。 Mari kita berdoa. 我们祷告， Tuhan, biarlah Engkau sendiri boleh berbicara kepada setiap kami pada malam hari ini. 主啊，今天晚上求你向我们每一个人说话。 Tuhan, biarlah kami mengingat lagi pengalaman kami diselamatkan dan kami ingin bersyukur terus kepada Engkau. 让我们重温上帝怎么样的来拯救我们，并且因此我们感到我们向你感恩。 Dan kiranya Tuhan Kau sadarkan kami lagi bahwa kami ditebus untuk melakukan pekerjaan baik yang Tuhan Engkau sudah siapkan bagi kami. 也让我们醒悟到我们得救，乃是要做行善，是上帝你为我们所预备的。 Bahwa kami Tuhan untuk terus belajar mengasihi Tuhan dan mengasihi orang-orang di sekitar kami. 求你帮助我们，让我们爱神，也是爱我们四周围的他人。 Dan sekiranya ada orang-orang yang Tuhan tempatkan yang belum mengenal Engkau, Tuhan tolong supaya kami diberikan keberanian dan cinta kasih untuk membagikan Injil kepada mereka. 让这些四周围的人，主你所放置在我们周围的，我们可以有一个勇敢的心来邀请他们，让他们也可以得着救恩的这个恩典。 Tolonglah kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 主啊，求你帮助我们，我们祷告靠主耶稣基督的生命。 Amin. Amin.